tak Melayu hilang di dunia. Sumpah pahlawan Laksmana Hang Tuah. Gendang di Palu, majlis bergema. Keberangkatan tiba, Raja Pemerintah. Dipukulkan nobat berderang-derang hingga sampai ke Balai Rong Seri. Adat dipelihara, warisan ditatang. Pembakas semangat setiap generasi. Alunan muzik nobat seringkali kedengaran mengiringi upacara istiadat kebesaran Raja-Raja Melayu, khususnya di negeri Perak, Kedah, Selangor, Terengganu dan semasa pertabalan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Iramanya agak luar biasa dan berbeza dengan muzik-muzik Melayu tradisional yang lain. Tidak ramai yang memahami mengapa nobat dimainkan di istana sahaja. Dari manakah asalnya nobat dan apakah kaitan dan kepentingannya kepada Raja-Raja Melayu? Pada zaman pemerintahan Kesultanan Delhi di India, muzik naubat digunakan bagi menggantikan kumpulan muzik di Raja yang dinamakan Panchamaha Sabada, yang dikatakan telah wujud sejak zaman Hindu-Buddha. Pada ketika itu, ianya dijadikan lambang status seseorang pembesar dan maharaja. Ada juga yang mengatakan perkataan naubat berasal dari bahasa Parsi yang bermaksud nau, yang memberi erti 9, dan bat, iaitu bunyi-bunyian, ataupun bermaksud 9 bunyi-bunyian. Naubat juga bermaksud gendang utama bernama Nakarakhana yang digunakan dalam kumpulan muzik ketenteraan dan keagamaan yang berasal dari Parsi. Kewujudan istilah nobat di alam Melayu hanya dapat dipastikan setelah agama Islam bertapak kukuh di rantau ini. Nobat di Raja Negeri Perak menggunakan alat-alat yang dikatakan telah diwarisi sejak zaman Kesultanan Melaka. Nengkara, alat utama yang biasanya dimainkan oleh ketua kumpulan, Tok Setiaguna. Peningkah, nyelalu. Nafiri, peniup nafiri hanya meniup alat ini sebagai memberi isyarat untuk memulakan dan mengakhiri sesuatu lagu yang dimainkan. Serunai diperbuat daripada kayu kempas. Peniup serunai hanya memainkan 2 lagu sahaja, iaitu Senangin dan Serindip. Alat-alat nobat di Raja Negeri Kedah dikatakan telah berusia kira-kira 400 tahun dan masih dalam keadaan baik. Mahaguru. Mahaguru bukanlah manusia, tetapi hanya sebatang rotan semambu sepanjang 1,77 meter. Gendang ibu dan anak, nahara, gong, serunai, nafiri. Nobat hanya dimainkan oleh satu kumpulan yang dinamakan orang Kalor atau orang Kalau. Siapakah orang Kalor ini? Menurut legendanya, orang Kalor dikatakan berasal dari keturunan Batala atau Bat seperti yang dikisahkan dalam kitab sejarah Melayu. Batala itu dikatakan sebagai seorang manusia lelaki yang keluar dari buih muntah lembu, kenaikan nila pahlawan atau sangsi perba. Kononnya, peristiwa ini berlaku pada zaman kerajaan Sriwijaya di Palembang, di satu tempat bernama Bukit Siguntang.
Dikatakan dari segi tradisi, hanya keturunan Bathala sahaja yang layak dilantik sebagai Sri Naradiraja sejak zaman Kesultanan Melaka dan pewarisnya di Perak. Salah satu peranan beliau ialah menjadi juru tabal kepada setiap sultan dengan membacakan ciri seperti yang dilakukan Bathala di Bukit Siguntang, tetapi telah diubah suai mengikut kehendak Islam. Manakala orang Kalur yang terpilih dijadikan pemain nobat bagi menobatkan sultan yang ditabal. Ahusta Paduka Sri Maharaja, Sirat Sri Sabta Buwana, Surana Bumi Buji Bala Pakarama, Nagalang Karna Makuta, dan Muntari Buwana para Sang Sakari Tabana, Tangka Dharma dan Bisharana Kuta, dan Singgasana Ranawik Ramawa, dan Rawanaba Palawikasat Dewa Dadi Prabu di Kala Mula Mali, Maniku Sri Dharma Raja Adiraja, Raja Permaisuri. Ada pendapat yang mengatakan permainan nobat yang tertua di Malaysia ialah nobat di Raja Kedah. Permainan nobat dikatakan telah diperkenalkan di Kedah sejak pada zaman pemerintahan Sultan Attillah Muhammad Shah, kira-kira pada tahun 1118 Masehi. Kini nobat di Raja Negeri Kedah dimainkan pada setiap hari di Balai Nobat yang terletak di tengah-tengah Bandar Alostar. Di Kedah, nobat dimainkan pada setiap hari sebelum masuk waktu solat, selain daripada hari-hari tertentu seperti pertabalan, kemangkatan, hari keputeraan, perkahwinan, hari raya puasa, hari raya haji, dan hari-hari lain yang diperkenan Sultan.
Nobat Diraja Negeri Kedah mempunyai nota-nota lagu yang dipanggil Dai yang ditulis dalam tulisan Jawi. Dai hanya boleh dibaca oleh pemain Nobat Diraja Kedah sahaja. Pantang larang Nobat Diraja Kedah. Kita tidak boleh bermain selain daripada istiadat diraja. Seperti mana bermain di tempat-tempat awam kecuali dengan kebenaran ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Perbezaan di antara nobat negeri lain dengan nobat di Kedah memang berbeza. Di antaranya nobat Kedah dia terdiri daripada beberapa alat. Yang pertama sekali serunai, nahara, gendang anak, gendang ibu, nafiri dan gong. Serunai diperbuat daripada kayu merbau yang berbentuk bulat. Gendang diperbuat daripada kulit kambing dan kulit harimau belang. Begitu juga nahara. Nahara diperbuat daripada kulit kijang. Dan nafiri diperbuat daripada perak. Dan juga yang ke-6 gong diperbuat daripada tembaga hitam. Para pemain Nobat Diraja Kedah sekarang hanya dikehendaki mahir memainkan 9 buah lagu sahaja, iaitu lagu Raja Burung, lagu Belaya, lagu Spindin, lagu Lumat, lagu Saduruna, lagu Malawala, lagu Genderang Perang, lagu Gendang Anak, lagu Berkayuh. Nobat Diraja Negeri Selangor mula dimainkan di Istana Sultan Selangor apabila Raja Lumu, putera Daeng Celak, ditabal dan dinobatkan sebagai Sultan Selangor pertama dengan memakai gelaran Sultan Salihuddin. Istiadat pertabalan dan penganugerahan gelaran ini telah disempurnakan oleh Sultan Perak ke-16, Sultan Mahmud Shah, di Kota Lumut, Perak, kira-kira pada tahun 1770. Peralatan Nobat Diraja Perak bersama para pemainnya, orang Kalur, telah dipinjamkan ke Selangor dan terus kekal hingga kini sebagai pengurniaan Daulat Negeri Perak, pewaris Daulat Kesultanan Melaka kepada Kesultanan Negeri Selangor. Nobat Diraja Negeri Perak boleh dianggap sebagai pewaris permainan Nobat Kesultanan Melayu Melaka. Sungai Perak ini menjadi saksi terhadap segala pergolakan yang berlaku di sini. Kesan-kesan peninggalan sejarah ini dapat memberikan gambaran betapa Kuala Kangsar pernah merakamkan pelbagai peristiwa penting yang membawa kepada penubuhan sistem politik, ekonomi dan sosial negara. Masjid Ubudiah, makam Diraja, yang tersergam indah
di Bukit Candan yang damai ini adalah warisan negeri yang menghubungkan sejarah silam dengan zaman kini dan akan datang. Kini alunan permainan nobat terus kedengaran di Istana Iskandaria, Bukit Candan, Kuala Kangsar pada hari-hari tertentu. Apabila Raja Muzaffar Shah, iaitu putera Sultan Mahmud, Sultan Melaka terakhir yang berundur dan mangkat di Kampar, Sumatera, berangkat ke Perak pada tahun 1528 untuk menubuhkan kerajaan, baginda sudah pasti membawa sama segala alat kebesaran kerajaan Melaka, termasuk nobat dan orang kalur, para pemainnya. Balai nobat yang terdapat di Istana Iskandaria terletak di hujung sebelah barat Balai Rong Seri, menghadap ke Singgasana. Berbeza dengan nobat di Raja Negeri Kedah yang dimainkan pada setiap hari, nobat di Raja Negeri Perak hanya dimainkan pada hari-hari tertentu sahaja, seperti Pertabalan Sultan, meletak kerja selepas 100 hari kemangkatan Sultan, istiadat menjunjung duli, pengurniaan darjah kebesaran dan upacara istiadat lain yang melibatkan Sultan. Lagu-lagu nobat negeri Perak dikatakan mewarisi lagu-lagu nobat zaman Kesultanan Melaka, di samping lagu-lagu lain yang ditambah kemudian. Antara lagu-lagu nobat yang terawal, Gendang Berangkat, Puteri Mandi Mayang, Dang Gidang, Rama-Rama Terbang Tinggi, Kumbang Si Kumali, Arak-Arak Atandis, Alih-Alih Panjang, Alih-Alih Pendek. Lagu-lagu yang ditambah kemudian ialah Lenggang Cik Kobat, Jong Beralih, Anak Raja Basuh Kaki, Gendang Perang, Nobat Khamis, Nobat Subuh, Nobat Raja, Nobat Tabal. Kampung Gajah terletak kira-kira 28 km dari Teluk Intan, merupakan sebuah pekan kecil
yang banyak menyimpan khazanah Kesultanan masa silam. Seiring dengan peredaran masa, pekan ini turut mengalami perubahan, namun kesan tinggalan silamnya masih kekal terpelihara. Kampung Gajah yang terletak di daerah Perak Tengah merupakan pusat tumpuan pemerintahan negeri Perak pada kurun ke-16 hingga 17 Masehi dahulu. Kesan-kesan peninggalan sejarah seperti kubu-kubu pertahanan, makam beberapa orang Sultan Perak terdahulu dan makam Megat Terawis yang dikatakan turut mengiringi Sultan Muzaffar Shah dari Kampar untuk berkerajaan di Perak adalah bukti-bukti yang dapat mengesahkan peristiwa bersejarah ini. Pada hari-hari tertentu, para pemain nobat Diraja Perak berkumpul di rumah ketua mereka, Abdul Aziz Yahya, mengadakan latihan bermain nobat dan berbincang hal-hal keluarga dan kehidupan seharian. Salam. Jemput nak naik. Assalamualaikum. Salam. Jemput naik semua. Lama tak jumpa kan ni. Jemput naik semua. Naik semua. Jemput naik. Naik semua. Naik. Duduk. Naik. Asyik dia apa nak tu aku ni? Kamu ni. Nak gitu ni. Bagus. Pemilihan ketua pemain nobat Diraja Perak yang memakai gelaran Tok Setia Guna dilakukan dari kalangan mereka sendiri. Kebolehan bermain semua alat muzik nobat, kebolehan memimpin dan jangka masa perkhidmatan sebagai pemain nobat merupakan kriteria utama pemilihan. Watan ni makan. Watan sama je. Ambil watan. Duduk kita. Bawa mari. Watan ni tak boleh. Boleh. Ini saya makan ni. Boleh makan letak je. Tak dia makan. Letak je. Mesin dalam mana? Itu tegang tak? Itu tegang. Ha? Dia dah tegang. Itu cuma betul kan tu? Betul kan sikit tegak. Gitu kan. Abdul Aziz mula bermain nobat sejak berusia 16 tahun. Cuba tiup syarit. Mula kena 3 kali tiup dulu. Semasa latihan-latihan ini, pemain-pemain muda diberikan bimbingan kemahiran bermain. Haji cuba bunyikan ni. Ini Rasid cuba genam rangkat dah. Yang pertama. Lagi tiup. Itu dah mau tu. Tapi jangan berhenti. Dia terus saja. Terus katuk, jangan berhenti sana. Katuk. Lidah dah tak elok tu. Mungkin nak lupa tu. Cuba tiup lagi balik. Tiup balik. Ini nak betul lagi Syah ni. Boleh tu. Tapi nak betulkan sikit. Dia benda ni. Buat ni. Udah berhenti.
Cuba balik semula. Cuba balik semula. Tak betul. Itu tak betul. Itu tak betul. Mau betul-betul. Salah juga? Salah. Buat balik semula. Eh. Itu tak betul. Buat balik semula. Tak mau je kan? Oh, ya. Jangan buat cepat sangat. Pelan-pelan buat. Ingat modul. Tukar bagi orang lain. Orang lain buat. Bangkit. Kita dapat tu. Kita dapat. Kita pandai. Ni. Duk. Oh, iya. Apa tu bang? Buat lagu Puteri Maya ya. Tahu ni. Boleh. Boleh. Yang kedua yang nampak lagu dia. Lagu kedua tukar lagu lain. Lagu anak Ajun Selaki. Boleh kan? Tiup. Oh, tak tahu. Baik. Tik. Tam. Tik. Tam. 2 kali. Buat lagu yang dah boleh dah tu. Kita buat lagu yang anak Dan Edah. Buat nombor 3 punya. Cuba tik. Ingat. Itu tidak menjadi apa-apa. Sebabnya orang Kala ni dia ramai dan kita latih mereka selagi ada sultan. Yang pentingnya ada sultan, orang Kala ni dia tahu dan dia pun sayang keturunan dia pun belajar yang pada yang mau tu lah. Kemudian kita ada kosong berganti-gantilah. Apabila kita masuk kerja Naubat ni, kita mesti mau tahu. Tidak pula ambil bangsa aja, orang Kala aja boleh masuk. Kita mesti belajar dulu di sini, di rumah kita ni. Kemudian udah tahu tu, barulah kita masuk bekerja dengan kepada Sultan. Muzium Diraja Kuala Kangsar masih menyimpan alat-alat permainan Naubat yang sudah tidak digunakan lagi.
Menurut kepercayaan yang masih dipegang hingga ke hari ini, alat-alat permainan Nobat adalah alat kebesaran negeri yang dikaitkan dengan kedaulatan raja. Justru ia perlu dihormati dan tidak boleh dimainkan mengikut sesuka hati oleh orang yang tidak berkenaan atau dibawa keluar dari istana tanpa perkenan sultan. Permainannya hanya untuk upacara adat istiadat khas di dalam istana sahaja. Pada zaman dahulu, alat-alat yang dianggap mempunyai penjaga makhluk gaib ini perlu diberikan layanan secara mistik agar kekeramatannya sentiasa terpelihara. Jamu jin tu tak ada lagi dibuat pada ni hari. Masa dulu, kita tak tahulah. Kalau dibela, kalau dilayan yang rupa itu tu, menjadilah. Tapi pada masa ni hari, kita tak buat lagi dah. Cara rupa itu. Kita ambil mana yang elok aja. Kita nak kira jamu jin ke, jamu kerajaan ke, tak ada lagi kita buat cara rupa itu. Kita sekarang buat, kalau nak istiadat, meletak roja, kita buat arwah. Arwah penutup dan arwah buka roja. Selain bermain Nobat, Abdul Aziz Yahya juga merupakan seorang pengusaha labu dan pasu yang berjaya. Berkat kegigihan usaha dan kemahiran, beliau menghasilkan kraftangan ini, memberikan rezeki yang lumayan kepada beliau sekeluarga. Kini, identiti Labu Pulau Tiga Kampung Gajah mula dikenali umum dan mendapat pasaran yang menggalakkan. Memang banyak misteri yang tersembunyi di sebalik Nobat ini. Keunikannya begitu ketara dari segi pemeliharaan permainan dan tradisi pengekalan komuniti orang Kalor yang menjadi pendukung utama warisan ini. Tidak banyak insentif yang diberikan kepada mereka, namun kesetiaan mereka dengan peranan tradisi untuk memelihara kedaulatan raja melalui Nobat tetap utuh seperti dahulu. Inilah salah satu warisan raja-raja Melayu yang sukar ditelan zaman. Paluan Nobat akan terus bergema selagi kedaulatan raja-raja Melayu masih kekal dipertahankan.